Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, tazkirah hadis kita dalam sesi kali ini kita nak membahaskan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya daripada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini Usamah bin Zaid Ibn Harithah Ibn Syarahil Ibn Ka'b Ibn Abdul Uzza, iaitulah sahabat Nabi Al-Madani. Ini tabaqat yang pertama lah, maknanya sahabat Nabi. Dikatakan beliau wafat dalam tahun 54 atau 58 atau 59 Hijrah. Baik, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'." Maksudnya, tidak aku tinggalkan setelah kewafatanku satu fitnah yang paling memudaratkan lelaki berbanding wanita. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'. Tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan. Maknanya tidak ada fitnah yang berlaku selepas peninggalanku. Min ba'di. Satu fitnah yang lebih akan memudaratkan golongan lelaki melainkan fitnah wanita, ataupun yang paling memudarat berbanding, tidak ada yang paling mudarat fitnah itu berbanding fitnah wanita. Maknanya fitnah wanita itu antara yang paling memudaratkan golongan lelaki. Baik, apa maksud hadis ini? Baik, hadis ini Imam Al-Bukhari letakkan dalam kitabun nikah. Babu ma yuttaqa min syu'mil mar'ah. Bab apa yang perlu diawasi, apa yang perlu dijaga daripada kejahatan wanita. Min syu'mil mar'ah, daripada kejahatan wanita. Atau syu'mil mar'ah ni maknanya kesialan yang ada pada wanita. Syu'm, yakni orang-orang Arab percaya wanita ni secara totalnya sial. Itu salah. Islam datang mengangkat wanita. Tetapi bukan bermakna wanita ni juga datang semuanya baik. Sama macam lelaki lah. Kan? Tak semua lelaki yang ada pada lelaki itu semua baik. Tak semua juga ada apa yang ada pada sifat-sifat wanita itu semuanya baik. Jadi itu maksud syu'mil mar'ah. Ma yuttaqa min syu'mil mar'ah maknanya apa yang perlu kita awasi, apa yang perlu kita berhati-hati dengan. Kalau kita nak sebut kesialan wanita tu macam orang salah faham, kita keburukan yang ada pada, sebahagian keburukan yang ada pada golongan wanita. Ini orang lelaki kena tahu hadis ni. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'. Baik. Hadis ini kata sebahagian ulama, isyaratun ila takhsisi syu'mi biman tahsulu minha al-adawah wal fitnah. So yang Imam Al-Bukhari maksudkan syu'mil mar'ah ni, kejahatan atau keburukan ataupun kesialan yang ada pada wanita ni, terhasil akibat permusuhan dan fitnah. Bukan wanita itu dicipta memang sial. Bukan. Atau wanita itu dicipta memang jahat. Sebagaimana naratif orang Arab jahiliah. Atau naratif orang-orang yang terdahulu. Umat-umat terdahulu, bukan. So Islam datang maknanya membersihkan, memurnikan pemahaman yang salah, kan. Maknanya wanita ini ada kebaikan. Sebab itu dalam hadis dalam tazkirah sebelum ni Ustaz Yunus cerita tentang kelebihan, ada hadis tentang kelebihan seorang lelaki itu direzekikan dengan anak perempuan. Itu tengok Islam datang. Maknanya mengangkat martabat wanita. Tetapi kat mana yang ada sisi keburukan wanita ni? Bila wanita itu terjebak dalam permusuhan, al-adawah wal fitnah, dan juga ujian fitnah. Itu jadi sial. La kama yafhamuhu ba'dun nas min at-tasha'umi bi ka'biha aw anna laha ta'thiran fi dhalika. Bukan kita faham bahawasanya orang perempuan ni semuanya sial, penyebab kepada kesialan. Tak, ini tidak. Ini Islam menafikan.
Nabi SAW kata la tayra, kan? Tidak ada sial. Tidak. Jadi dalam Quran pun ceritakan orang Arab jahiliah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kan? Jadi mereka tanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup sebab mereka percaya sial tadilah. Kan? Baik. Jadi Islam datang menafikan hal itu. Tapi apa maksud Nabi SAW? Nabi kata, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa'. Dan Imam Al-Bukhari masukkan dalam bab ma yuttaqa min syu'mil mar'ah. Maksudnya bila wanita itu tidak mengikut syariat, wanita itu terpalit dengan fitnah. Fitnah di sini maksudnya maksiat. Tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Kan? Terjebak dalam perkara-perkara yang mukhalafah, bertentangan dengan syariat, maka wanita ketika itu menjadi fitnah. Ini kita kena faham. Baik. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathil Bari, beliau kata, وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن. Dalam hadis ini dibahaskan juga dalam kitab Jihad, kata Ibn Hajar, dan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ada bahawasanya fitnah berkait dengan wanita ini lebih dahsyat daripada fitnah selainnya. Fitnah ni maknanya ujian, ikhtibar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu fitnah. Anak-anak pinak kamu fitnah. Isteri-isteri kamu pun fitnah. Maknanya wanita-wanita juga termasuk dalam fitnah. Bahkan semua kita ni antara sesama kita ni fitnah antara satu sama lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian daripada mereka itu fitnah kepada yang lain. Adakah kalian bersabar? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً التصبرون dalam surah Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan sebahagian kamu ke atas untuk sebahagian yang lain sebagai fitnah, ujian. Adakah kalian bersabar? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Maknanya semua kita ni adalah fitnah antara satu sama lain. Lelaki fitnah kepada wanita, wanita fitnah kepada lelaki. Tetapi kat sini Nabi highlight kan, Nabi tegaskan tentang fitnah wanita tu yang paling mudarat. Dalam banyak-banyak fitnah tu, wanita ni antara yang paling mudarat. Ibn Hajar kata, wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang disokong dalam oleh firman Allah Ta'ala, diperiaskan untuk manusia itu cintakan syahwat daripada wanita, minan nisa. Ya Allah mulakan dengan perempuan dulu. Min hubbi syahawat faja'alahunna min hubbi syahawat wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa' isyaratun ila annahunna aslu fi dhalik. So Allah mulakan wanita dulu. Dalam Quran Allah Ta'ala mulakan hubbu syahwat tu perempuan dulu, minan nisa. Jadi kata Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, ianya adalah asal bagi fitnah. So ini dibuktikan lagi dengan hadis yang lain. Nabi SAW bagi tahu asal permulaan Bani Israel itu menjadi musnah, menjadi rosak, bermula daripada fitnah wanita. Sebab itu dalam hadis Abu Sa'id yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata, "Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Maka berwaspadalah kamu, takutlah kamu dengan wanita. Wattaqun nisa maknanya berwaspadalah kamu dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena awal fitnah Bani Israel yang berlaku pada Bani Israel, ujian yang menyebabkan mereka rosak, halaka, mereka musnah, mereka rosak, bermula daripada kaum wanita. Kerana dalam riwayat disebutkan mereka, kaum lelaki, mereka terlampau mentaati kehendak isteri-isteri mereka. Isteri dia nak pakai macam ni, dibagi.
Kemudian isteri dia buat makar dan tipu daya, dia tak tegur. Kemudian fitnah wanita ni banyak menggoda lelaki. Lelaki pula suka dekat hubus syahwat tadi, tak jaga pandangan dan sebagainya, tak ikut syariat lah. Yang lelaki pula tak jaga pandangan contohnya. Nah, dah menikah tetapi masih tidak cukup dengan isteri yang halal yang ada, lalu dia pun buat benda yang maksiat. Contoh, bukan kata dah menikah seorang, 3 orang pun kadang-kadang tak cukup, 4 orang pun dia duk, mata dia duk, dah cukup 4 orang duk tengok perempuan lain lagi. Itu pun ada. Nak bagi tahu tentang zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Fitnah wanita ni sangat dahsyat. Kita tengok yang berlaku dalam masyarakat kita, kes-kes kesyirikan, benda-benda khurafat dan sebagainya ni, banyak benda dia, kalau kita tengok balik, dia berpunca daripada, antaranya adalah fitnah wanita. Macam mana boleh kita kata fitnah wanita? Macam Ibn Hajar tadi sebut, awal fitnah Bani Israel yang Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel fin nisa. Macam mana? Antaranya adalah, kalau kita tengok balik, antaranya adalah dengan bila seseorang, contoh lelaki, dia inginkan contoh wanita yang cantik yang dia nak, dia sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan wanita cantik yang dia nak. Antaranya, kalau nak buat benda syirik pun dia sanggup. Kalau orang Melayu kita dulu, dia guna ubat pengasih lah, minyak pengasih, minyak ini untuk wanita, untuk tarik perhatian wanita contoh. Yang wanita tu pula, bila dia dah menikah dengan suami dia, kemudian dia takut orang lain rampas suami dia, dia pun guna minyak pengasih juga contoh. Itu nampak, dia berpusat pada wanita tu. Dan wanita pula ada yang dia nak cantik, sebab nak tarik pandangan lelaki, nak kahwin dengan orang ni, orang tu kaya, orang ni kaya, dia nak tarik. Jadi dia pun buat membuka aurat. Contoh, nampak fitnah. Kemudian kita tengok dalam kisah Bani Israel, dalam hadis Nabi SAW yang sahih tentang seorang abid, seorang yang ahli ibadah, bagaimana dia boleh disesatkan oleh syaitan. Bermula dengan wanita. Dan seorang perempuan tu, dia bertemu, asalnya dia nak tolong macam tu je. Kemudian perempuan tu suruh dia minum arak. Kat situ ulama khilaf, mana satu fitnah yang permulaan fitnah tu, arak ke wanita? Sepakat ulama kata wanita tu start dulu. Maknanya godaan wanita tu. Banyak berlaku penceraian, banyak berlaku pergaduhan disebabkan berebut dulu sampai berperang kan, maknanya berebut perempuan, wanita. Ini yang isu tak sah akad nikah. Kita pun tak tahu mula daripada mana. Mungkin tak puas hati ke, orang tu dapat menikah dengan perempuan tu, dia tak puas hati, dia pun kata tak sah. Contoh, Anda bagi tahu, sebab mata manusia ni, hubbus syahawat minan nisa, Allah Ta'ala sebut perempuan. Mungkin jealous ke? Kan? Kita bukan buat tuduhan, tapi kononnya bincang tentang hukum hakam. Tapi semuanya akan berlega kepada fitnah wanita. Sebab tu kita kena didik keluarga kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita. Bagi tahu mereka dengan hadis ini tentang mereka boleh menjadi fitnah yang lebih dahsyat. Pesan dekat isteri kita, jangan kamu jadi fitnah untuk aku. Wahai isteriku, jangan kau jadi fitnah untuk aku. Maknanya jangan sampai engkau menghalang aku untuk mentaati Allah. Anak-anak perempuan kita sama juga. Kena ingatkan, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Nabi SAW bagi tahu ni bukan sia-sia. Dan fitnah wanita yang dahsyat sekarang ni adalah gerakan, antaranya gerakan feminis. Gerakan yang menyeru hak yang sama rata antara lelaki dengan wanita, sehingga mempertikaikan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini bahaya. Semua benda nak pertikai. Syariat yang datang jelas pun nak pertikai. Ini golongan feminis. Sampai
Isteri tak wajib taat kepada suami. Kalau suami suruh masak pun orang terima. Dan sebab itu Nabi SAW pun bagi tahu tentang atba'ud dajjal. Pengikut dajjal yang paling ramai adalah wanita. Disebabkan oleh kekurangan yang ada pada mereka itu yang tidak ditampung dengan didikan yang benar. Kita tak menafikan peranan wanita dalam masyarakat. Kalau diperkasakan peranan wanita itu mengikut syariat, kita akan lihat bagaimana dakwah Islam itu berkembang dengan bantuan dan pertolongan golongan wanita. Orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW, isterinya Khadijah bintu Khuwailid, yang mendokong perjuangan dakwah Nabi. Kita tak nafikan bagaimana wanita-wanita yang hebat dalam sejarah Islam. Tapi dalam masa yang sama, ingatkan tentang hadis Nabi ini. Fitnah wanita. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali wa minan nisa. Kalau jumpa syaitan dengan wanita, nak lari mana dulu? Persoalan. Maknanya dua-dua. Kalau syaitan, kita tak payah lari, kita tampar kan. Kalau wanita ni maknanya nak bagi tahu bahayanya. Inna kaidakunna azim. Kita tengok macam mana fitnah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tipu daya wanita. Itu semua pengajaran-pengajaran kepada kita semua agar berhati-hati dan berwaspada. Fitnatun nisa ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Dan kaum wanita, beliau kena sedar dan kena faham hadis ini. Kalau dia tidak mengikut syariat, dia tidak melazimi syariat yang diperintahkan oleh Allah, dia boleh jadi fitnah yang memudaratkan. Begitu juga wali-wali bagi wanita tersebut. Suaminya bertanggungjawab. Abang kepada seorang adik bertanggungjawab kepada adiknya. Bapa kepada seorang anak perempuan bertanggungjawab kepada didikan, tarbiyah. Dan perlu diingatkan tentang hadis ini. Tazkirah hadis kita ini memang penting untuk kita tekankan. Pesan Nabi SAW, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa wattaqun nisa istausu bin nisa'i khaira. Dalam riwayat lain menjelaskan lagi, Nabi kata, berpesanlah kepada, aku pesankan, aku wasiatkan kepada kalian, ini orang-orang lelaki ni, agar berbuat baik kepada kaum wanita. Maknanya kita ni, untuk mengelakkan daripada fitnah wanita ini, kita kena ikut syariat. Maknanya kita kena perlu melimpahkan kebaikan kepada keluarga kita yang terdekat. Siapa wanita yang terdekat dengan kita? Ibu kita kalau masih hidup, ibu kita yang paling terdekat. Kemudian isteri kita, kemudian anak perempuan kita. Kerana fitnah wanita ini akan memudaratkan kalau dia tidak dibimbing dengan syariat. Baik. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.